Salam sejahtera. Kita bertemu semula dalam rancangan Fokus PRU 13. Kali ini kita akan membincangkan mengenai jawatankuasa pilihan khas penambahbaikan proses pilihan raya di Malaysia. Bersama kita kali ini ialah Yang Berhormat Ahli Parlimen Rasah YB Anthony Locke yang juga merupakan ahli jawatankuasa PSC. Selamat datang YB. Terima kasih. YB, di mana keikhlasan kerajaan dalam PSC kalau kita dalam keadaan ni bila mereka menolak sendiri laporan minoriti itu? Ya, kita berpendapat bahawa dalam laporan ini memang tidak dapat dinafikan bahawa ada cadangan-cadangan yang baik. Itu yang pertamanya, kita tidak menafikan. Oleh sebab itu daripada 22 cadangan, sebenarnya kita bersetuju dengan 18 show yang kita telah menyokong bersama-sama dengan ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Tetapi kita merasakan bahawa ada perkara pokok, perkara fundamental yang tidak dapat ditangani melalui PSC ini. Bagi kita masalah yang paling besar dalam sistem pilihan raya negara kita ialah daftar pemilih yang tidak bersih. Walau apapun kita lakukan untuk perkara yang lain, kalau daftar pemilih itu tidak dapat dibersihkan, ia tidak akan memastikan satu pilihan raya yang bersih dan adil. Itu yang kita pertikaikan, terutamanya isu yang kita bawa dalam laporan minoriti. Jadi mengapa PSC ini tak boleh menerima pembersihan pengundi-pengundi ni? Kalau kita lihat daripada sejak 50 tahun orang sentiasa mempertikaikan daftar pengundi ini. Jadi adakah itu salah satu daripada kita untuk mencapai satu pilihan raya yang bersih dan adil dengan memastikan pendaftaran pengundi ini bersih? Kita melihat bahawa daftar pemilih ini terlalu banyak isu dalam daftar pemilih kita. Antara yang paling utamanya ialah sekarang SPR sendiri mengakui bahawa ada nama-nama yang dia tidak dapat melihat ataupun tidak dapat mengesahkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Terdapat 42,000 nama yang telah pun dipamerkan di seluruh negara, di kawasan-kawasan parlimen dan kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri. Namun begitu, SPR belum lagi membersihkan nama-nama ini. Itu yang kita pertikaikan. Kalau isu yang kita bawa dalam laporan ini, umpamanya banyak pengundi yang mendaftarkan diri dalam satu alamat yang sama, itu pun akan menyebabkan masalah itu lebih besar, kerana kita apa yang hasil verifikasi daripada MIMOS mendapati bahawa 325 alamat yang mempunyai 100 pengundi ke atas, dan itu telah merangkumi 79,000 pengundi. Kita persoalkan ialah kalau masalah yang telah diketahui oleh SPR sendiri, mereka telah pamerkan 42,000 nama itu pun belum dibersihkan. Apakah komitmen SPR untuk membersihkan yang lain? Itu yang kita persoalkan. Jadi dalam laporan minoriti kita menekankan bahawa beberapa isu. Yang paling utamanya ialah isu 42,000 yang belum dibersihkan, itu antara isu yang paling utama. Yang keduanya ialah daripada tahun 2008 sehingga tahun 2010, SPR telah memindahkan pengundi-pengundi tanpa pengetahuan mereka. Alasan yang digunakan oleh SPR ialah mereka memperbetulkan lokaliti yang mereka kata salah letak dalam pilihan raya yang ke-12 lepas. Tetapi kita mempersoalkan kerana ini akan menyebabkan banyak masalah pada hari mengundi. Kita pernah mendengar banyak rintihan daripada orang ramai. Hari mengundi mereka pergi ke pusat mengundi yang asal mereka, yang mereka selalu mengundi. Tetapi apabila mereka sampai ke pusat mengundi itu, nama tak ada. Jadi kita bimbang bahawa keadaan seumpama ini akan berlaku lagi pada PRU yang ke-13, kerana SPR sendiri telah memindahkan pengundi-pengundi tanpa pengetahuan mereka. Kononnya bahawa mereka letak balik ke tempat yang betul. Tetapi kita persoalkan mengapa proses ini dilakukan tanpa keterusan. Dan ini akan memberikan satu kesusahan yang amat besar kepada pengundi. Dan sekiranya ini berlaku, maka pada hari mengundi kita akan ada satu keadaan yang cukup huru-hara. Kerana pengundi akan keliru. Mereka pergi ke pusat mengundi asal tetapi nama tak ada. Ini yang kita tak mahu. Tetapi setakat ini apa yang kita minta ialah SPR supaya perbetulkan semula. Jangan pindahkan mereka. Sebab ini melanggar undang-undang. Tapi kalau kita lihat SPR seolah-olah tak mahu melaksanakan semua tindakan-tindakan yang disyorkan oleh PSC. Mereka mempertahankan bahawa ini benda yang betul. Mereka mempertahankan bahawa ini mengikut lunas undang-undang, tetapi kita telah kemukakan kepada mereka mengikut prinsip persepadanan semula. Sekiranya walaupun ada kesalahan, tetapi mereka tak boleh tukar lokaliti ke satu bahagian pilihan raya yang lain.
Ini melibatkan bahagian pilihan raya yang lain, termasuk kawasan DUN dan kawasan Parlimen. Malah ada kes tukar negeri lain. Contoh yang paling jelas, kes Tan Sri Khalid Ibrahim daripada Selangor tukar ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini yang kita tak mahu. Wabi, dalam soal laporan minoriti ni, ada dapat juga berkaitan dengan undi pos. Dan itu juga merupakan satu masalah kalau kita lihat permintaan daripada Bersih 2.0 agar tidak ada lagi undi pos. Tapi kalau kita ada penambahan undi pos itu meningkat, so mungkin YB ada penjelasan dengan itu. Untuk adil kepada pihak SPR, memang dalam PSC kita telah bincang panjang berkenaan perkara ini. Memang SPR telah memberikan komitmen bahawa undi pos yang selalu diragui kepada anggota polis dan anggota tentera. Mereka, anggota tentera dan anggota polis akan mengundi sebagai pemilih awal, ataupun dalam bahasa Inggeris dikatakan advance voting. Mereka ini akan mengundi seperti orang biasa di kawasan kem tentera ataupun balai polis ataupun IPD, tetapi mereka akan mengundi seperti biasa. Tak ada lagi sampul surat. Mereka akan dipantau oleh ejen-ejen parti. Itu kita terima. Kita rasakan itu baik. Itu ada satu perkembangan yang baik, perkembangan positif. Tetapi pada masa yang sama kita mengurangkan anggota polis dan anggota tentera daripada mengundi pos. Kerana ada lagi, bukannya semuanya tak ada. Ada anggota tentera yang bertugas di kawasan sempadan, di kawasan hutan ataupun di luar negara. Mereka akan tetap mengundi pos, tetapi bilangannya kecil. Prinsip kita dalam PSC ialah mengurangkan undi pos. Tetapi pada masa yang sama kita mengurangkan undi pos di kalangan anggota tentera dan anggota polis. SPR pula bertegas bahawa mereka tetap mahu petugas-petugas SPR yang bertugas pada hari pilihan raya, pada hari mengundi, diberikan kemudahan undi pos. Yang kita persoalkan. Kita dalam PSC kita tegas, ketiga-tiga wakil Pakatan Rakyat tegas, kita mengatakan bahawa sepatutnya petugas-petugas ini diberikan undi awal, bukannya undi pos. Seperti yang dicadangkan oleh seperti yang dilakukan kepada anggota polis dan anggota tentera. Tetapi SPR bertegas, mereka tetap mahu menggunakan undi pos dan bilangannya kita dimaklumkan bahawa akan bertambah. Daripada 100,000 lebih petugas pada pilihan raya yang lepas akan ditingkatkan menjadi 240,000. Ini kita dimaklumkan. Jadi benar peningkatan lebih habis 120%. Ya. Jadi apa tindakan kita untuk memastikan bahawa perkara ini tak, sebab kalau kita lihat apa yang Pakatan Rakyat cuba ketengahkan sentiasa ditolak oleh Pak SPR. Ada beberapa perkara yang kita rasa amat tak puas hati. Sebab PSC, di peringkat PSC mungkin ada cadangan yang baik, ada show yang baik, tetapi tidak disusuli oleh tindakan oleh SPR. Umpamanya yang saya boleh bagi ialah kita telah memberikan satu laporan interim pada bulan Disember yang lepas kepada Dewan Rakyat. Banyak perkara yang kita telah sentuh dalam laporan interim, termasuklah memberikan kemudahan mengundi kepada warga negara Malaysia di luar dan salah satu ialah pendaftaran semula daftar pemilih di Sabah. Kerana negeri Sabah adalah negeri yang paling bermasalah dari segi daftar pemilih, kerana ada banyak isu-isu yang ditimbulkan, ada banyak aduan-aduan bahawa di Sabah ada parti, ada pendatang asing tanpa izin yang diberikan hak kewarganegaraan dan diberikan hak mengundi. Itu yang kita persoalkan, dan bukan sahaja daripada pihak kita, pihak Barisan Nasional sendiri. Banyak komponen, parti-parti komponen Barisan Nasional di Sabah dalam sidang pendengaran awam telah mengemukakan masalah yang sama. Tetapi syur kita untuk mendaftarkan semula daftar pemilih di Sabah diketepikan oleh SPR sama sekali. Mereka kata tak perlu. Mereka kata hanya akan melakukan pembersihan sepanjang masa. Tetapi apa yang tidak meyakinkan kita ialah pembersihan yang dilakukan oleh SPR tidak meyakinkan orang ramai. Jadi kalau bermakna daftar pengundi yang kita akan gunakan pada PRU 13 ni totally tidak boleh digunakan lagi. Kalau ikutkan pada show PSC itu, sebab satu dia ada satu 42,000 yang tidak boleh kena pasti. Kemudian terdapat undi pos yang mungkin pertambahan 100,000 hingga 240,000. Kemudian masalah kat Sabah. Jadi makna kalau kita nak laksanakan PRU, makna daftar pengundi perlu saya dulu pada cadangan. Saya tidak mengatakan bahawa keseluruhan daftar pemilih itu bermasalah. Tidak. Saya tidak mengatakan bahawa kita perlu totally ignore ataupun menolak sama sekali daftar pemilih yang sedia ada. Tidak, kita mengambil satu pendekatan yang cukup sederhana. Kita mengatakan bahawa SPR apa yang perlu dilakukan oleh SPR ialah, pertamanya kita ada kemudahan yang mencukupi untuk audit. Kita ada MIMOS,
SPR sendiri ada sistemnya, ada sistem ARIS dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Kena betul-betul audit daftar pemilih yang bermasalah. Dan memang kita telah buktikan ada pengundi yang bermasalah. Umpamanya pengundi berganda di tempat yang sama, di alamat yang sama. Pengundi yang tak ada rekod dalam Jabatan Pendaftaran Negara, itu pun telah dikenal pasti oleh SPR. Apa yang diperlukan ialah tindakan membersihkan nama-nama ini yang gagal dilaksanakan oleh SPR. Kita tidak mengatakan bahawa tolak semua daftar pemilih, tidak. Masalah yang paling besar di Sabah. Okey, di Sabah kalau ada masalah yang kita rasa perlu ditangani, mengapa SPR gagal melaksanakan show daripada PSC daftar semula. Jadi saya nak soal pada YB kan, berkaitan dengan keikhlasan. Kalau katakan show PSC itu telah diserahkan kepada SPR dan disahkan dalam parlimen sendiri, tapi kata terakhir adalah daripada kerajaan yang menentukan adakah mereka, sebab kenyataan Perdana Menteri sendiri, mereka berkata dia akan menilai PSC, laporan saranan PSC itu. Tapi pada pendapat Pan Louis, adakah patutnya semua laporan PSC itu perlu diterima oleh yang dilaksanakan oleh SPR sepenuhnya? Sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Kerana apa yang kita katakan, demokrasi berparlimen. Parlimen adalah badan tertinggi di negara kita. Kalau sesuatu cadangan, sesuatu show yang telah diluluskan oleh parlimen, oleh semua pihak, bukan sahaja diminta oleh pihak pembangkang, malah pihak kerajaan telah memutuskan bahawa cadangan itu diterima. Jadi sepatutnya agensi-agensi yang berkaitan, pihak-pihak yang berkaitan sepatutnya melaksanakannya, dan SPR tak ada alasan untuk menolak. Kerana ini mewakili suara rakyat. Parlimen itu adalah suara rakyat. Tetapi kita amat mendukacitakan, bukan saja SPR, mana kerajaan sendiri tidak melaksanakan apa yang telah disyorkan. Satu contoh yang paling baik ialah cadangan untuk mendubuhkan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat masalah pendatang asing tanpa izin yang diberikan hak warga negara dan hak undi. Itu telah disyorkan dalam laporan interim 4 bulan berlalu. Perdana Menteri kita Najib telah pun melawat negeri Sabah sekurang-kurangnya 2 kali dalam beberapa bulan ini. Tak pernah beliau mengumumkan. Dan setakat ini belum ada lagi berita bahawa Suruhanjaya ini akan diumumkan ataupun ditubuhkan. Jadi kita mempersoalkan komitmen daripada kerajaan. Dilihat betul mereka bersetuju dengan cadangan-cadangan yang dinampak progresif, tetapi banyak cadangan ini adalah jangka panjang. Cadangan jangka panjang, seperti dikatakan kita nak cari satu sistem alternatif, umpamanya proportional system. Kita nak memberikan dana politik kepada parti politik. Kita nak mengasingkan tugas ataupun tanggungjawab SPR. Semua ini cadangan baik, kita terima cadangan baik, tetapi ini adalah cadangan jangka panjang yang bukannya akan dilaksanakan serta-merta. Perlukan lagi banyak kajian, perlu akan dilaksanakan dalam masa yang panjang. Tetapi apa yang penting sekarang ialah bagaimana kita memastikan PRU yang ke-13 itu bersih. Dan untuk memastikan PRU 13 itu bersih, daftar pemilih adalah masalah yang perlu ditangani serta-merta. Jadi pada saranan YB ialah makna sebelum pilihan raya umum 13 diadakan, semua show PS ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Yang penting terutamanya show yang melibatkan daftar pemilih. Itu perlu dilaksanakan. Dan yang keduanya, akses media. Ini memastikan satu pilihan raya yang bersih. Akses media, tak pernah ada akses media yang adil kepada semua parti politik. Kita telah buat show meminta supaya Kementerian Penerangan dan pihak berkuasa yang berkaitan memastikan semua akhbar, semua saluran media termasuklah televisyen, radio dan sebagainya memberikan akses yang adil. Dan kita nak melihat sejauh mana ini akan dilaksanakan. Sebab show telah dibuat, tetapi akhirnya sama ada ia akan berlaku, kita tidak tahu. Ia hanya akan diketahui pada kempen pilihan raya. Dan kita nak menilai sejauh mana keikhlasan kerajaan. Saya nak soalan terakhir saya berkaitan dengan bersih 3.0. Adakah Pakatan Rakyat akan menyokong bersih 3.0? Secara prinsipnya memang kita akan menyokong, dan kita telah buat beberapa kenyataan terbuka bahawa kita akan menyokong. Pada pandangan saya, bersih 3.0 ini memainkan peranan yang penting. Pertamanya ia akan memberikan satu tekanan yang lebih besar kepada pihak kerajaan untuk melaksanakan show ini, melaksanakan reformasi dan menekankan kepada perkara pokok daftar pemilih. Itu yang penting, sebab mesej itu jelas bahawa kalau daftar pemilih itu tidak dibersihkan, kita tak ada pilihan raya yang bersih. Jadi saya melihat bahawa bersih 3.0 ini akan menghantar satu mesej yang cukup kuat kepada kerajaan dan akan memberikan tekanan yang kuat kepada kerajaan.
Perkara yang kedua, saya rasa melalui Bersih 3 ini, ia juga akan meningkatkan kesedaran orang ramai, pengundi-pengundi baru. Mereka akan lebih faham masalah yang kita hadapi dalam sistem pilihan raya, masalah dalam daftar pemilih dan sebagainya. Dan apa harapan saya ialah supaya mereka ini sedar apa masalah, dan mereka juga memainkan peranan sebagai pemantau kepada proses pilihan raya, bukan sahaja sebagai pengundi. Apa yang saya harap ialah melalui kesedaran ini mereka akan memantau pada hari mengundi dan sebelum hari mengundi, supaya mereka bukan sahaja memainkan peranan sebagai seorang pemilih, bukan sahaja memangkak undi, tetapi mereka akan pantau. Kalau semua orang ada kesedaran seumpama ini dan ada pengetahuan apa yang sedang berlaku, maka saya rasa penipuan itu boleh dikurangkan. Kerana penipuan itu, kalau orang ramai tahu, memantau, bersuara dan sebagainya, saya yakin penipuan itu dapat dikurangkan pada hari mengundi. Terima kasih Wabi kerana datang dalam program Fokus PRU13 ni. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, daftar pemilihan dalam satu proses yang paling penting dalam mana-mana pilihan raya, bukan sahaja di negara kita. Kalau kita mempunyai daftar pemilih yang bersih, maka pilihan raya akan dilakukan dengan bersih. Tetapi kalau daftar pemilih itu adalah kotor atau terdapatnya pengundi-pengundi yang tidak layak untuk mengundi, maka pilihan raya kita. Jadi saya menyuruh perempuan agar kita ubah kerajaan untuk mendapatkan daftar pemilih yang bersih. Terima kasih.